Terima kasih Yang Berhormat dan Terpanjang. Ini satu soalan juga yang relevan dan trip ataupun jalankan tugas di luar negara oleh pegawai atasan kita mungkin ada juga dan masa ini saya rasa hanya tersekat sedikit oleh kerana ekonomi yang tidak begitu baik dan sekatan ini saya rasa memang dipanjangkan kepada semua pihak masuk pihak atasan dan kita disekat dari segi melawat ke overseas, melawat cuti disekat sekarang juga ke tempat-tempat yang tertentu, tak boleh jauh sangatlah. Okay, terima kasih. Datuk bagi saya soalan ini soalan pengguna tu. Tambahan satu untuk soalan pengguna tu. Yang Hormat, minta maaf saya Hormat. Yalah, saya mohon izin kalau dibenarkan. Yang Datuk Panjang tu soal tak kena-mengena dengan pengguna. Saya nak soal berkaitan dengan pengguna. Kalau Yang Hormat minta, orang lain pun ada minta juga nanti. Ini yang masalah penting Datuk pasal. Hormat, saya minta maaf Yang Hormat. Yalah, kalau boleh, kalau tak boleh saya pun. Saya minta maaf, saya faham ini penting. Okeylah, duduk. Duduk sekali, duduk. Panjang lagi. Yang Berhormat Tuan Mohsin Fadli bin Haji Samsuri, Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahman bin Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 3, Tuan Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, program Tabika Perpaduan. Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional merupakan program pendidikan prasekolah yang disediakan untuk penyertaan kanak-kanak pelbagai kaum yang berumur dalam lingkungan 5 hingga 6 tahun. Program Tabika Perpaduan bertujuan membolehkan kanak-kanak berbilang kaum menghayati nilai-nilai hidup bermasyarakat dan membentuk anak-anak yang memahami adat dan budaya yang berbagai. Dalam konteks perpaduan, program ini diharap dapat memupuk semangat perpaduan di peringkat kanak-kanak bagi lagi serta di kalangan ibu bapa setempat. Semenjak penubuhannya pada tahun 1976, kelas Tabika Perpaduan telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan dan sehingga November 2008, bilangan Tabika Perpaduan di seluruh negara adalah sebanyak 1,546 buah dan di Sabah jumlahnya ialah sebanyak 94 buah. Dengan bilangan kanak-kanak berjumlah 2,471 orang. Sehingga September 2008, bilangan penyertaan kanak-kanak pelbagai kaum Tabika Perpaduan di seluruh negara telah mencecah 39,840 orang kanak-kanak. Tabika Perpaduan diwujudkan di taman-taman perumahan, kawasan perumahan pangsa, kawasan kampung dalam dan pinggir bandar terutamanya yang diliputi dengan skim rukun tetangga. Pembukaannya tidak perlu didaftarkan dengan Jabatan Pelajaran mengikut Akta Pelajaran 1961, kena dikecualikan melalui Warta Kerajaan. Bika ini menggunakan garis panduan Prasekolah Malaysia yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran dengan memasukkan elemen perpaduan di dalam pelaksanaan kurikulum. Di bawah program pembangunan khas Tabika Perpaduan juga, pihak jabatan telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM12,000 setiap kelas bertujuan untuk meningkatkan peralatan kemudahan pengajaran termasuk pembelian peralatan komputer. Pada masa ini terdapat kelas-kelas Tabika Perpaduan yang telah dibekalkan dengan peralatan komputer yang dibeli melalui sumber peruntukan tersebut atau melalui sumbangan dari pihak wakil-wakil rakyat maupun pihak swasta. Datuk Yang di-Pertua, pihak kerajaan semangnya menghargai segala usaha yang telah dicurahkan oleh para guru kontrak Tabika Perpaduan dalam melahirkan insan yang holistik, iaitu cerdas dari segi minda, emosi, rohani, sosial dan fizikal. Justru pihak kerajaan menerusi mesyuarat Majlis Penyelarasan Dasar Permata Negara yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Timbalan Perdana Menteri telah diadakan pada 8 September 2008 telah mencadangkan dua komponen yang perlu diberi perhatian. Pertama, untuk memperhalusi kurikulum Tabika Kemas dan Tabika Perpaduan agar dapat diselaraskan dengan disepadukan, dan dua, memberi tumpuan kepada tenaga pengajar iaitu meningkatkan profesionalisme, memberi latihan yang bersesuaian dan sedang berusaha untuk menyerapkan guru-guru dan penolong guru daripada jawatan kontrak kepada jawatan tetap.
Mesyuarat juga mencadangkan agar tenaga pengajar tadbika perpaduan diberi ruang dan peluang untuk menikmati kemajuan dan pembangunan kerjaya melalui peningkatan grade berasaskan prestasi, kelayakan dan pengalaman. Sebagai contoh, bagi meningkatkan profesionalisme perguruan, pihak kementerian telah mengantar seramai 318 guru-guru yang berkelayakan untuk mengikuti kursus diploma pengurusan di Institut Pengurusan di seluruh negara dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia. Kota Belud. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya bertanyakan tentang kontrak yang perlu ditawarkan, iaitu kontrak tetap kepada pegawai-pegawai ataupun guru-guru dan penolong guru tadbika perpaduan ini. Soalan saya, adakah Yang Berhormat Menteri sedar usaha jabatan atau kementerian untuk menyerapkan pegawai kontrak tadbika ini telah merugikan sebilangan guru-guru dan penolong guru yang telah lama berkhidmat dalam tadbika perpaduan. Contohnya, kalau ada seorang pegawai yang telah berkhidmat selama 15 tahun, yang mana gaji pokoknya ialah 1,721. Tetapi apabila ditawarkan ke jawatan tetap, pegawai tersebut cuma mendapat sebanyak RM1,040. Jadi jika dikira pegawai tersebut kehilangan gaji sebanyak RM681. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri ialah, apakah rasional kita menawarkan kontrak tetap, jawatan tetap kepada pegawai-pegawai tersebut dengan alasan untuk menjaga kepentingan mereka dan akhirnya gaji pokok mereka dikurangkan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kota Belud. Persoalan tentang sama ada akhirnya bila mana mereka dimasukkan sebagai penjawat jawatan tetap, mereka ke dalam keadaan kerugian. Kalau dalam jangka masa panjang kita tahu bahawa jawatan tetap itu akan memberi manfaat kepada mereka, bukan hanya dari segi membolehkan supaya ganjaran pensyen akan dapat diperolehi, tapi dalam pada itu usaha kerajaan untuk membolehkan jaminan supaya masa depan mereka akan turut selesa dan baik. Kita juga mendorong, menggalakkan seperti yang saya sebutkan tadi, sepanjang perkhidmatan bila bertugas selaku penjawat jawatan tetap, mereka digalakkan, didorong bukan hanya supaya memberi sumbangan perkhidmatan yang baik, mendidik anak-anak, menerapkan nilai-nilai yang baik, bahkan dalam masa perkhidmatan kita galakkan mereka untuk melanjut pelajaran. Ya, seperti yang saya katakan tadi, expose dengan izin kepada mereka untuk mendapat diploma, di samping itu sehingga ijazah. Kemungkinan kalau ada peluang dan kelayakan, kita galakkan mereka untuk mendapat master, dan akhirnya mereka ini akan menjadi seorang insan yang bukan hanya memberi sumbangan kepada anak-anak, bahkan juga kepada masyarakat dan diri mereka. Yang penting tidak bererti bila mereka diterapkan, mereka akan pulang kepada gaji yang pokok, terletak kadang-kadang kepada asas, ya, dari segi keupayaan mereka, kelayakan, perkhidmatan mereka. Ada setengah-setengah bila diterapkan, dimasukkan kepada jawatan tetap, tidak harus balik kepada basic salary. Ya. Ada kadang-kadang pertimbangan pihak JPA akan melihat kalau mereka ini mempunyai perkhidmatan dan sekian lama, ya, mereka akan mendapat ganjaran gaji, dan di samping itu allowance yang tertentu. Ya. It's not going back to basic dengan izin. Ya.